Okey murid-murid, mari kita buat latihan. Untuk soalan ini, labelkan sumber tenaga yang ditunjukkan dalam gambar-gambar di sini. Okey, yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah bahan api, yang ketiga angin, yang keempat sel kering ataupun bateri, yang kelima adalah matahari ataupun suria, yang keenam adalah air, yang ketujuh adalah ombak, yang ke-8 adalah biojisim dan yang ke-9 adalah nuklear. Okay. Untuk latihan seterusnya, soalan menyuruh kamu menulis bentuk tenaga yang ditunjukkan di dalam gambar. Yang pertama adalah tenaga cahaya yang didapati dari lampu. Yang kedua adalah tenaga elektrik. Yang ketiga adalah tenaga kimia, iaitu disimpan di dalam makanan, sel kering. Yang bersatu adalah bateri. Yang keempat, ambulan menghasilkan tenaga bunyi. Yang kelima adalah tenaga suria yang menghasilkan tenaga solar. Yang keenam, api memberikan tenaga haba. Yang ketujuh, motosikal sedang bergerak menunjukkan tenaga kinetik. Dan nombor 8, gambar rajah menunjukkan spring yang sedang diregangkan. Ia mempunyai tenaga keupayaan. Latihan yang seterusnya, tuliskan perubahan tenaga yang berlaku apabila alatan berikut digunakan. Yang pertama adalah radio. Bagaimanakah radio berfungsi? Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Yang kedua adalah setrika. Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Yang ketiga, handphone. Handphone menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya. Nombor 4, lampu suluh menukarkan tenaga kimia dalam bateri kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya. Yang kelima, televisyen, tenaga elektrik menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga cahaya. Yang keenam adalah hair dryer, pengering rambut. Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Yang ketujuh adalah lilin, menukarkan tenaga kimia kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Yang ke-8 adalah dynamo. Dynamo ini diletakkan selalunya di basikal untuk memberikan tenaga kepada lampu. Okey, dipasangkan lampu dan disambungkan kepada dynamo. Jadi dynamo ini menghasilkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Yang ke-9 adalah dapur. Dapur masak kita tu, tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Yang ke-10 adalah calculator. Calculator ni adalah kalkulator solar, nampak yang dekat atas tu. Jadi ia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Okey, padankan bentuk tenaga berikut dengan maksudnya. Apakah maksud tenaga cahaya? Tenaga cahaya adalah tenaga yang membolehkan kita melihat. Tenaga haba pula adalah tenaga yang dipunyai oleh objek yang panas. Tenaga keupayaan dipunyai oleh objek yang berada pada keadaan dan kedudukan tertentu. Tenaga suria pula dihasilkan atau diperolehi daripada matahari. Tenaga kinetik dipunyai oleh objek yang bergerak. Tenaga kimia tersimpan dalam sesuatu bahan seperti makanan ataupun bahan api. Tenaga elektrik dihasilkan oleh arus elektrik. Tenaga bunyi pula adalah tenaga yang dihasilkan daripada objek yang bergetar. Baiklah, seterusnya kelaskan maklumat tentang sumber tenaga berikut dalam kumpulan yang betul. Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Tidak kan habis. Manakala tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah tenaga yang tidak boleh dijana
secara berterusan oleh kerana sumbernya yang terhad. Okey, keyword di kat sini adalah terhad. Contoh tenaga yang boleh diperbarui adalah angin, air, biojisim, solar dan ombak. Manakala tenaga yang boleh diperolehi adalah, tidak boleh diperbarui adalah petroleum, gas asli, arang batu dan bahan nuklear. Baiklah. Untuk soalan ini, jawapan-jawapan telah diberikan di atas. Kamu pilih dan letakkan pada tempat yang sesuai. Soalan yang pertama, apakah alat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga daripada angin? Kita gunakan kincir angin. Namakan 3 alat yang menggunakan tenaga suria untuk berfungsi. Yang pertama kita ada kalkulator. Yang kedua kita ada pemanas suria. Yang ketiga kita ada satelit. Apakah sumber tenaga biojisim? Okey, sumber tenaga biojisim adalah daripada tumbuhan dan haiwan yang telah mati dan reput. Bagaimana tenaga elektrik dihasilkan daripada air? Air yang mengalir dari empangan mempunyai tenaga kinetik yang boleh memutarkan turbin di stesen kuasa hidroelektrik. Okey, apabila turbin ini berpusing, ia akan menyebabkan menghasilkan tenaga elektrik. Soalan yang kelima, mengapakah tenaga yang tidak dapat diperbarui mesti digunakan secara berhemah? Kerana tenaga ini terhad dan tidak dapat diganti apabila habis. Berikan 2 sebab mengapa kita perlu jimatkan tenaga. Yang pertama, untuk mengelakkan pembaziran dan untuk mengurangkan pencemaran. Jadi keywordnya di sini adalah pembaziran dan pencemaran. Tuliskan 3 cara untuk menjimatkan tenaga di rumah. Kamu perlu guna lampu yang jimat tenaga. Ada mentor yang ditulis kat situ energy saving. Itu maksudnya jimat tenaga. Tutup suis peralatan apabila tidak digunakan. Dan kita semula bahan-bahan yang boleh. Apakah kebaikan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga ini sentiasa ada dan boleh diganti. Okey, untuk latihan ini, soalan objektif. Yang pertama, rajah menunjukkan layang-layang dan bola yang bergerak. Objek di atas mempunyai tenaga apa? Seperti yang saya cakap tadi, jika sesuatu objek bergerak, ia mempunyai tenaga kinetik. Soalan nombor 2, antara berikut yang manakah sumber bagi tenaga kimia? Tenaga kimia tersimpan dalam makanan dan juga bateri. Soalan nombor 4, berdasarkan pernyataan di atas, sumber tenaga X ialah apa? Sumber tenaga X membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Mestilah tenaga suria. Okey, soalan nombor 5, soalan kebat. Tenaga harus diguna dengan bijaksana. Semua jawapan di bawah adalah betul kecuali adakah tenaga harus digunakan dengan bijaksana untuk mengurangkan pencemaran? Ya. Untuk menjimatkan perbelanjaan? Ya. Untuk memperbaharui tenaga? Tidak mungkin. Untuk mengelakkan pembaziran? Ya. Jadi jawapannya C. Soalan nombor 3. Panel suria rumah Cikgu Yaakob mengubah tenaga cahaya matahari. Maksudnya, berdasarkan pernyataan di atas, perubahan bentuk tenaga ialah tenaga suria kepada tenaga elektrik. Soalan nombor 6. Antara berikut sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui ialah bahan fosil dan nuklear. Soalan nombor 7. Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan oleh sumber tenaga seperti kayu api, hampas kelapa sawit dan daun-daun yang reput? Tenaga biofisik. Seterusnya,
Antara berikut yang manakah sumber bagi tenaga suria? Tenaga suria tentulah datang daripada matahari. Soalan nombor 9. Dalam rajah, seorang budak menarik tali busur ke arah belakang. Apakah tenaga yang disimpan oleh tali busur apabila ditarik ke arah belakang? Ingat, apabila sesuatu objek diregangkan, ia mempunyai tenaga keupayaan. Soalan nombor 11. Berdasarkan rajah, perubahan bentuk tenaga ialah daripada tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Nombor 12. Menunjukkan seorang perempuan berada di berdekatan dengan cerek elektrik. So, berdasarkan rajah, tenaga elektrik berubah bentuk kepada tenaga haba. Nombor 10. Rajah menunjukkan carta pengelasan. Okey, sumber tenaga kita ada biojisim dan bahan api fosil. Bahan yang mewakili P ialah apakah yang menghasilkan biojisim? Najis, lembu dan sampah sahaja. Soalan yang terakhir, rajah menunjukkan sebiji bola getah dilambung ke atas dan kemudiannya jatuh ke bawah. Perubahan bentuk tenaga yang berlaku adalah tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan sebab dia berada di atas dan bertukar kepada tenaga kinetik kembali sebab dia bergerak. Baiklah, terima kasih kerana menonton.